Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, mewakili kumpulan saya akan melakukan pembentangan hasil kajian kami yang bertajuk Meningkatkan Pencapaian Pelajar Menjawab Soalan Termodinamik dengan ikat imbasan. Kumpulan kami terdiri daripada Madiha binti Abdul Manan, Aznalizawati binti Ismail, Nur Atika binti Jaafar dan kami merupakan pensyarah unit fizik Kolej Matrikulasi Melaka. Salam perkenalan, saya Aznalizawati binti Ismail selaku pembentang pada hari ini. Kandungan pembentangan pada hari ini akan meliputi objektif, analisis, pelaksanaan dan kesimpulan kajian yang kami lakukan. Sedikit pengenalan mengenai refleksi. Hasil refleksi PDP yang dijalankan didapati para pelajar menghadapi masalah menggunakan persamaan hukum termodinamik pertama dan juga soalan yang melibatkan graf PV. PV di sini merujuk kepada pressure volume graph. Persamaan hukum termodinamik pertama melibatkan persamaan Q equal to delta U plus W, work. Masalah pelajar adalah mereka menghadapi masalah untuk menggantikan nilai Q dan juga W dengan tandaan yang betul iaitu sama ada tandaan positif atau tandaan negatif. Manakala PV graph pula melibatkan 4 jenis PV graph. Daripada setiap graf yang dipaparkan, terdapat beberapa maklumat yang boleh didapati daripada graf tersebut. Antaranya adalah work, pressure dan volume. Para pelajar menghadapi masalah apabila keempat-empat graf ini digabungkan dalam satu graf yang sama. Perkara pertama melibatkan objektif kajian. Kita lihat apa objektif kajian kami. Objektif kajian kami terbahagi kepada dua iaitu objektif am yang meliputi meningkatkan pencapaian pelajar dalam menjawab soalan termodinamik, manakala terdapat dua objektif khusus iaitu meningkatkan markah pelajar sekurang-kurangnya 60% semasa menjawab soalan termodinamik. Maknanya sekurang-kurangnya pelajar mendapat markah sebanyak 60%. Objektif khusus yang kedua adalah untuk mengetahui keberkesanan ikat imbasan dalam meningkatkan pemahaman pelajar. Sedikit tinjauan literasi yang dilakukan, menurut Hui dan rakan-rakan, penggunaan e-flashcard adalah berkesan dan dapat membantu pelajar dalam mengenal pasti teknik yang betul dalam fungsi pengamiran. Yang ini melibatkan kajian yang dilakukan dalam subjek matematik. Seterusnya, menurut Mulyani S., peningkatan hasil belajar konsep mutasi dengan penggunaan media kartu. Terdapat peningkatan hasil belajar menggunakan media kartu di sini merujuk kepada flashcard iaitu kad imbasan. Seterusnya, pelaksanaan yang dilakukan dalam kajian kami. Pelaksanaan kami meliputi refleksi, tinjauan masalah yang didapati hasil daripada ujian pra yang kami lakukan. Yang ketiga, rancangan kajian. Selepas merancang kajian, kami akan menjalankan kajian di mana berikut merupakan senarai aktiviti yang telah kami jalankan. Aktiviti pertama, aktiviti kedua, aktiviti ketiga dan aktiviti keempat serta aktiviti kelima yang melibatkan soal sidik. Akhir sekali adalah melibatkan pemerhatian. Berikut merupakan pendekatan atau aktiviti yang kami jalankan. Aktiviti 1 dan aktiviti 2 iaitu tajuk aktivitinya kuasai termodinamik dan masihkah kau ingat? Aktiviti ini melibatkan intervensi penggunaan kad imbasan. E di sini merujuk kepada kad imbasan yang secara digital. Okey. Di sini disertakan link
iaitu pautan dan juga QR code untuk student gunakan pergi kepada pautan yang melibatkan kad imbasan iaitu e-kad imbasan yang telah dihasilkan oleh pensyarah menggunakan platform PPT. Pendekatan aktiviti yang seterusnya iaitu aktiviti 3 yang melibatkan aktiviti pengukuhan menggunakan lembaran kerja. Tajuk aktiviti itu adalah yakinkah anda? Setelah pelajar menggunakan e-kad imbasan berdasarkan aktiviti 1 dan 2, mereka dikehendaki menjawab latihan pengukuhan lembaran kerja untuk mengetahui sejauh mana mereka telah menguasai aktiviti 1 dan aktiviti 2. Aktiviti 4 merujuk kepada ujian pos. Ujian pos di sini adalah menggunakan soalan yang sama dengan ujian pra. Aktiviti kelima melibatkan soal selidik. Soal selidik berkenaan keberkesanan penggunaan e-kad imbasan yang digunakan dalam kajian ini. Apabila para pelajar klik atau scan QR code yang diberikan, mereka akan terus dibawa ke paparan sebegini. Paparan ini adalah merujuk kepada e-kad imbasan yang dihasilkan untuk kajian ini dengan terma thermodynamic. E-kad imbasan ini dihasilkan menggunakan flippity.net. Atau scan QR code tersebut, link tersebut akan membawa mereka ke paparan ini. So, ini adalah e-kad imbasan atau e-flashcard yang telah dibina menggunakan platform PPT. Okay. So, ini contoh flashcard untuk thermodinamik. Okay. Ada audio di sini. So, kalau kita klik audio ni, dia akan ada audio macam mana nak dengar ataupun macam mana perkataan itu disebut. Adiabatic. Lepas tu, kad ini pertama contohnya adiabatik. Untuk mengetahui apa maksud term adiabatik itu. No heat transfer. Okay, so dia akan sebut no heat transfer. So, student boleh dengar. Okay. And then, untuk next card, Dynamics. first law of thermodynamic atau kalau kita klik, maaf. Okay, ini adalah dia punya persamaan. Okay, tiada audio sebab itu adalah image yang kita masukkan. Next card. Thermodynamics process. Okay, ini adalah thermodynamic process. Kalau kita klik pada kad tu, klip dia. Okay, ini adalah video daripada YouTube atau mana-mana video yang kita boleh insert, masukkan dalam kita punya e-kad imbasan untuk pemahaman pelajar. Okay, kalau kita play. Thermodynamic process. The operation which brings about the changes in the state of the system is termed as thermodynamic process. A thermodynamic process may be further classified as temperature. Adiabatic process. It is a process. Okey. Itu adalah ciri dia di mana e-kad imbasan ini mempunyai audio dan juga boleh provide video. Okey. Sebelum tu, kalau kita pergi kepada di bahagian atas ni, ada bahagian list. Okey, ini mereka boleh print sebagai rujukan ataupun pergi pada bahagian practice. Okey. Mereka boleh jawab soalan berdasarkan flashcard tadi. Okay, adiabatik. No heat transfer. Okay, and then salah. Okay. Ejaan salah. Okay, so akan dapat dekat situ berapa yang betul. Okay. So kalau kita pergi pada lagi more. Okay. Ini ada senarai. Macam mana kita boleh jadikan flashcard tu tadi aktiviti yang berbeza. Kita boleh jadikan dia sebagai crossword. Ataupun
kita boleh jadikan dia sebagai matching game. Isochoric. Kita pilih apa maksud yang membawa kepada maksud terma tersebut. Ataupun kita boleh jadikan dia sebagai word search untuk para pelajar. Kita pergi kepada bahagian ketiga iaitu melibatkan analisis kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa di sini ditunjukkan graf perbandingan markah sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Berwarna pink adalah merujuk kepada ujian pra, warna biru merujuk kepada ujian pos. Didapati markah meningkat iaitu markah pelajar meningkat dan juga semua pelajar markah ujian pos mereka melebihi 60 markah. Berikut merupakan dapatan hasil soal selidik berkenaan keberkesanan ikat imbasan. Daripada soal selidik yang dijalankan, para pelajar bersetuju bahawa penggunaan kad imbasan berkesan meningkatkan pemahaman mereka mengenai sesuatu perkara. Bahagian terakhir iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, pencapaian pelajar meningkat dalam menjawab soalan termodinamik. Begitu juga dengan peratusan markah pelajar bertambah kepada lebih 60% dan juga didapati ikat imbasan berkesan meningkatkan kefahaman pelajar. Sekian saja daripada grup kami. Terima kasih. Assalamualaikum.